buka majlis kita dengan Al-Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi surau Al-Ibrah, Tuan Ahmad, para imam, para bilal, ahli jabatan kuasa surau Al-Ibrah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita rafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan usia kita daripada kita ini merasa tahun 1436 Hijriah. Allah bagi kepada kita peluang hari ini, alhamdulillah, ialah 1437 Hijriah. Jika kita lihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jika kita merenung ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut kepada kita, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat ataupun hikmah yang aku berikan kepada kamu, itu hamba Allah, itulah manusia yang mana Allah bagi kepada kita akal fikiran, maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini tidak ada tolak bandingnya. Kalau kita nak hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita begitu banyak, dan antara nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Kita hari ini kita perlu bersyukur. Seharusnya dan sewajarnya kita kena rasa kita ini adalah merupakan hamba Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Jika kita menilai sahabat-sahabat kita, saudara kita yang mana kita lihat berada dalam keadaan yang perang, yang mana berada dalam keadaan yang kecederaan, kesakitan dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala pilih kita di kalangan hamba-hamba dia. Dia sayang kepada kita, dia bagi kepada kita satu bentuk nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi kalau kita lihat sedikit peristiwa berkenaan dengan hijrah ataupun disebut sebagai migran, orang kita disebut migran, iaitu perpindahan manusia daripada satu tempat kepada satu tempat. Untuk apa? Iaitu untuk mengimprove diri mereka, transform diri mereka daripada kurang baik kepada lebih baik, daripada dalam keadaan yang mana kurang baik kepada baik. Itulah peristiwa yang pertama kalau kita lihat hijrah ataupun migran Prophet sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah utuskan kepada zaman, iaitulah zaman umat yang terakhir, umat Muhammad Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagi kepada kita suatu Rasul, iaitulah Nabi Muhammad. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Muhammad, dia bagi kepada Nabi Muhammad suatu senjata, iaitulah disebut sebagai wahyu. Wahyu ini adalah tidak lain dan tidak bukan, kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi untuk nak merendahkan masyarakat ketika itu. Bagaimana wahyu kalau kita lihat, iaitu yang pertama ni Al-Quran, dan yang keduanya ialah As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa hijrah, ya, tuan-tuan dah tahu dah. Bukan saya nak mengajar tuan-tuan, jadi kita nak muazakir balik, kita nak muzakarah, kita nak memperingati balik bagaimana yang dikatakan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kalau kita lihat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sampaikan dakwah, iaitu dakwah yang pertama berupa bentuk akidah. 13 tahun di Mekah. Apabila ketika itu manusia ketika itu
telah dididik dengan akidah kenal Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah, dah kenal Tuhan. Maka apabila dah kenal Tuhan, tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika itu Allah bagi ayat-ayat Al-Quran berupa bentuk syariat, ibadah dan sebagainya, mereka taat, mereka wala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat balik, tuan dan puan-puan rahmati Allah, bagaimana keadaan kita hari ini, apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rasa ataupun tidak terlalu terdetik keimanan kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita ini masih ada lagi ragu-ragu, masih ada lagi beberapa bentuk yang kita kata sebagai waham dan sebagainya. Jadi itu merupakan suatu mehnah dan juga tribulasi bagi umat Islam hari ini, yang mana kita banyak melihat fitnah dan juga banyak melihat bala yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita, wa'ayazubillah, dengan sebab kita meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama-sama sahabat yang dikasih, iaitulah Pak Mentua dia sendiri, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang disebut sebagai antara awalul mubasyirin, yang mana asyarah mubasyirin 10 yang dijanjikan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Sayyidina Ali. Kemudian pergi kepada Zaid bin Harith dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, yang mana menuntut kepada kita, iaitu perubahan, transformasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi suatu dugaan, dan setelah dugaan yang Allah bagi kepada Nabi, dia keluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah, yang mana Nabi sayang kota Mekah, tempat di mana keturunan dia, tempat di mana dia mula-mula kenal dunia dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan tempat kesayangannya, pergi kepada kota Madinah. Kalau kita lihat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berehat di gua yang disebut sebagai gua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahanus beribadah. Ketika mana malam itu suatu peristiwa di mana wahyu sampai kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kota Mekah, iaitulah berhijrah. Maka manusia yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, dan pergilah mereka keluar daripada rumah dan meninggalkan pesanan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengatakan bahawa stay di Mekah. Dan ketika itulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi daripada Mekah ke kota Madinah, iaitu Yasrib. Ketika itu perjalanan jauh, dan mereka berehat di suatu tempat, iaitu dikatakan di gua. Dan ketika itulah kaum ataupun dikatakan golongan-golongan musyrikin ini, mereka mengikut kepada jejak-jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk nak menyekat perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu di gua, dan Nabi berehat dan bersama-sama Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu letih, Nabi tertidur dalam keadaan gua, yang mana disebut dalam riwayat, disebut dalam riwayat bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka ada sarang-sarang laba-laba yang mana menutup gua tersebut. Gua yang mana dia bukan begitu dalam, tetapi dia hanya menutup pada sebahagian dia guna tempat masuk itu. Dan ketika itu masyarakat ataupun kita kata sebagai musyrikin, orang kafir ni, dia nak mengenal pasti bahawa ada tak Nabi sallallahu alaihi wasallam gua tersebut di balik batu, dan terkena batu tersebut pada gigi Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika itulah apabila berlalunya golongan-golongan yang nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat menyebut Nabi tertidur, dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi dalam keadaan yang mana duduk menjaga Nabi.
Dan ketika itu dikatakan riwayat bahawa kalajengking dia letak tangan dia jari Sayyidina Abu Bakar pada lubang tersebut, dan lubang tersebut ada kalajengking. Dan di situ riwayat menyebut bahawa tangan ataupun jari Sayyidina Abu Bakar digigit oleh kalajengking tersebut. Itu secara ringkas berkenaan bagaimana pengorbanan sahabat-sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam ayat Al-Quran Al-Karim, ayat dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Muhammadur Rasulullah, dan dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu asyidda, mereka-mereka yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka bersanatan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sayang kepada jalan Allah, mereka-mereka itulah yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Antaranya siapa? Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Dan seterusnya kita lihat perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, iaitu dah disambut oleh sebuah golongan ataupun bani di Madinah. Dan antaranya ialah orang yang mana saya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam muda lagi, iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik dan beberapa lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita bukan hanya nak menyentuh berkenaan dengan kisah hijrah, mana kita dah tahu dah tuan-tuan. Saya kira tuan-tuan sudah arif, sudah maklum. Malam ini kita nak menyentuh bagaimana yang dikatakan sebagai seorang mukmin ini dia perlu transform diri dia. Kita membaca malam ini itulah tafsir dalam surah Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita 10 golongan, yang mana 10 ciri-ciri yang dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini sebelum hijrah ataupun sebelum 1437 hari ini, kita sebelum ini kita kurang membaca Al-Quran, maka start pada tahun baru, start pada awal tahun ini, kita letakkan target kita, azam kita supaya kita perbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi umpamakan 4 golongan dalam keadaan orang yang membaca Al-Quran. Itulah golongan yang pertama, iaitu orang yang beriman, dia membaca Al-Quran. Nabi kata kepada kita, iaitu golongan ini umpama buah delima, umpama buah kasturi, yang mana ribuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Dia punya rasa dia manis, dia punya haruman dia pun semerbak. Itulah mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Ada golongan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mereka orang yang beriman, mereka orang Islam, ya, tetapi mereka sibuk. Mereka ini umpama buah tamar, la rihalaha wa ta'muha tayyibun. Dia tidak ada bau tetapi dia ada rasa. Bagaimana kita hari ini perlu kepada bukan hanya kita sendiri sahaja beriman, bahkan kita juga perlu berdakwah kepada orang lain. Nak berdakwah ni bukan hanya nak tuntut ilmu banyak. Apa yang kita ada, kita menyeru kepada kebaikan. Disebut Allah Subhanahu wa taala sebut sebaik-baik manusia bukanlah mereka yang mana ada harta yang banyak, bukanlah mereka yang ada ilmu yang banyak, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mana mengeluarkan masyarakat mereka, mengeluarkan kawan-kawan mereka, mengeluarkan keluarga mereka, mengeluarkan sekeliling mereka. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Dalam konteks kita hari ini, kita ada keluarga, kita seru, kita nasihat, kita wasiat anak-anak kita supaya beriman kepada Allah. Bukan hanya beriman di rumah, tetapi bahkan apabila mereka berada di luar. Anak-anak kita masing-masing ada anak-anak, ada ahli keluarga. Perlunya kita membimbing masyarakat, keluarga kita untuk transform kepada yang lebih baik. Hari ini kita kena letakkan azam supaya hari ini lebih baik pada semalam, dan esok perlu lebih baik pada hari ini. Dan disebut dalam riwayat menyebut bahawa jika hari ini seorang hamba Allah itu amalannya lebih berkurang daripada kemarin, maka dia telah celaka. Itu bermaksud celaka itu dia telah rugi dalam keadaan dia ini semakin berkurang, sedangkan usia kita semakin bertambah dan kematian semakin dekat.
Iaitulah muhasabah bagi diri kita, bukan untuk tuan-tuan saja, tetapi untuk diri saya sendiri juga. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, iaitulah surah yang mana permulaannya dalam tafsir Al-Hamka ini menyebut, tafsir Ibnu Katsir menyebut, surah yang mana surah mendalangi ataupun menyatakan kepada kita ciri-ciri orang yang beriman. Nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang berjaya, tak payah. Pegang Al-Quran, pegang As-Sunnah Nabi SAW. Dalam surah Al-Mu'minin ini, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan cerita, mulakan syarat-syarat ataupun mulakan gaya cerita dengan bagaimana Allah cerita kepada kita golongan yang pertama, orang yang berjaya, iaitulah qad aflahal mu'minun. Telah berjaya seorang orang mukmin itu bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apabila mereka ini dalam keadaan solat mereka khusyuk kepada Allah. Hari ini kalau kita sembahyang tuan-tuan, nak khusyuk ni payah. Nah, mari masjid, mari surau, teringat macam-macam, teringat kerja, tak lagi teringat kunci kereta, tak pun main kereta, teringat tak mana tak. Nak boleh khusyuk pun payah. Jadi khusyuk ni merupakan suatu benda yang mana Nabi SAW sendiri pun habaq kepada sahabat-sahabat. Khusyuk ni merupakan suatu benda yang begitu sukar. Alangkah begitu kepada sahabat yang mana mereka itu, kalau kita lihat iman mereka begitu tebal. Kita ini akhir zaman, macam-macam kita punya makna dan juga kita punya perkara yang kita nak ingat. Jadi begitulah disebut. Jadi kalimah yang pertama iaitulah bagaimana Allah datangkan kalimah aflaha, iaitulah menang, adalah bukti bahawasanya perjuangan yang telah dilalui telah menghadapi musuh dan juga kesulitan. Jadi disebut yang pertamanya musuh. Itulah musuh kalau kita lihat dalam kategori, iaitu yang pertamanya musuh diri kita sendiri, an-nafsu. Itulah disebut wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammarah bisu'i illa ma rahima rabbi. Musuh yang paling utama ialah diri kita sendiri. Bagaimana hawa nafsu, kita nak mengekang hawa nafsu kita. Dan yang keduanya adalah asyayatin. Disebut asyayatin ialah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Itulah dalam Al-Quran Al-Karim menyebut beberapa kali bahawa syaitan, bahawa bisikan dan godaan syaitan itu merupakan musuh yang nyata. Dan kemudian kepada berbagai kesulitan. Jadi orang yang mana disebut orang yang berjaya ini adalah mereka yang berjaya untuk mengekang diri mereka daripada melawan segala bentuk kesulitan. Orang tidaklah sampai kepada menang kalau dia belum melalui mengatasi rintangan. Jadi disebut dalam Al-Hamka, dia menyebut kepada kita bahawa seseorang itu bukanlah dikira sebagai orang yang menang selagi mana dia tidak mengatasi rintangan dan juga bertemu di tengah jalan. Memang sungguh banyak yang harus diatasi, dikalahkan dan ditundukkan dalam langkah kemuka untuk mencapai kemenangan. Jadi ini ayat yang pertama ini mengatakan, menceritakan kepada kita, iaitulah dikira orang yang beriman itu ialah mereka yang berjaya menaungi ataupun merintangi masalah-masalah. Baik, kemudian alladzina hum fi salatihim khashi'un, ialah orang-orang yang khusyuk dalam melakukan sembahyang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita suatu tugasan. Awwal ma yuhasabu hisaban fil qubur. Perkara yang pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita kembali kepada Allah, masuk dalam kubur, dia akan tanya kepada kita dah, iaitulah sembahyang. Hari ini berapa orang yang menjaga sembahyangnya? Dan apabila menjaga sembahyang, bagaimana sembahyang, khusyuk ke tidak? Kadang-kadang kita sembahyang tetapi kita tidak sampai kepada tahap khusyuk. Jadi nak khusyuk bagaimana? Disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang sahabat kepada Nabi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa doa dia tidak dimakbulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, perlihatkanlah kamu, muhasabahkanlah kamu diri kamu, iaitulah bagaimana makanan yang kamu makan. Apakah yang makanan yang kamu makan? Apakah pakaian yang kamu pakai?
bagaimanakah sumber pakaian, sumber makanan yang kamu dapat. Perhalisi perkara-perkara tersebut, dan barulah Nabi SAW khabar bahawa doa itu dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menjaga sumber-sumber pendapatan kita dan sebagainya. Dan disebut lagi tidaklah akan terasa dalam poin yang pertama, iaitu sembahyang yang khusyuk ini. Alhamdulillah menyebut syarahnya, itulah Tuhan tidaklah semata-mata untuk dipercayai. Kalau semata hanya dipercayai, tidaklah akan terasa betapa eratnya hubungan dengan Dia. Kita harus mengendalikan diri sendiri supaya bebas daripada pengaruh lain di dalam alam ini. Sebagai manusia, kita mempunyai naluri yang kalau diri ini tidak mempunyai tujuan terakhir dalam hidup, saya akan samsai dibawa oleh laratan naluri sendiri. Jadi secara kesimpulannya, ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut solat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadaba ad-din. Solat merupakan tiang agama, kata Nabi SAW. Barang sesiapa yang menjaga solatnya, maka dia telah menjaga agamanya. Kalau kita lihat anak-anak kita, kita dah tegur dia, kita dah nasihat dia supaya dia sembahyang, ajak dia sembahyang bersama-sama dengan kita. Cek bagaimana bacaan-bacaan dia, bacaan Al-Fatihah, cek Al-Quran dan sebagainya. Kerana itulah merupakan saham kita, anak-anak yang soleh. Nabi SAW sebut kepada kita, apabila mati seorang anak Adam itu, maka dia telah meninggalkan semua amalan-amalan dia kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang dia bagi kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wakaf harta dia, dia bagi zakat, dia bagi jalan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya ialah waladun soleh, anak yang soleh. Jadi kalau kita mari ke surau, kita mari ke masjid, bukan hanya kita bagi kepada anak-anak kita didikan agama, bahkan kita melihat bagaimana didikan yang kita bagi kepada dia itu, kita kena cek balik. Dan yang terakhir sekali Nabi SAW sebut, iaitulah al-ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu apa tuan-tuan? Ilmu agama. Barang sesiapa yang Allah nak bagi kepada dia kebaikan, barang sesiapa yang Allah nak bagi kepada kita kebaikan, maka dia akan bagi kepada kita pakai dalam bidang agama. Anak-anak kita pandai dalam akademi, tak apa, bagus. Bagi juga dia pandai dalam bidang agama. Pada agama lah yang akan memberikan kepada kita kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Dan yang kedua, itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanda-tanda orang yang beriman. Orang yang mana bukan hanya beriman, bahkan mereka di kalangan orang yang berjaya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itulah orang-orang yang mana terhadap segala bentuk perilaku dia tinggalkan perilaku yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang mana terhadap segala laku yang sia-sia, menampik ataupun meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi dalam ayat ini menunjukkan perilaku bahawa bagaimana kebersihan jiwa itu, iaitu bagaimana kita membenteng peribadi. Saat hidup kita di alam dunia ini amatlah singkatnya. Bagaimana kita hari ini muda pun dah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lagi tua tuan-tuan, muda pun sakit. Hari ini saya pun tak berapa nak sihat, tapi oleh kerana saya bersama-sama Abang Khalid duduk mesej, suruh bagi misi maka dalam keadaan tak siap pun saya bagi juga lah masa kan. Kerana kalau masa kita tidak gunakan ke jalan yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Baik. Yang disebut dalam ayat yang ketiga ini, saat hidup kita berada dalam atas dunia ini amatlah singkat. Daerah yang kita jalani amatlah terbatas. Cubaan-cubaan ataupun bala yang mana mempergunakan umur, yang mana tiba-tiba umur telah habis, mana yang telah pergi tidak akan dapat diulang lagi. Sebab itu maka segala tingkah laku, baik perbuatan ataupun ucapan, hendaklah ditakar dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Perkataan 'anil lagwi, iaitu perkataan lara, iaitu daripada artinya perbuatan
kata-kata yang tidak berfaedah, tidak ada nilainya, baik senda gurau atau main-main, dan tidak ada hujung pangkalnya. Kalau kita melihat tuan-tuan, kehidupan kita di atas bumi, atas dunia ini hanyalah sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada kita, wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan yang rugi. Baik dia seorang guru, baik dia seorang ayah, baik dia seorang isteri, baik dia seorang anak, baik dia segala bentuk, mereka ini adalah orang yang rugi, kata Allah. Jadi melainkan tiga perkara, tiga golongan. Illal ladzina amanu. Golongan yang pertama ialah golongan yang mana melakukan amal soleh. Jadi bagaimana perkara ataupun amalan yang kita lakukan, kita nak jadikan sebagai amal soleh? Yang pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa-apa yang kita lakukan adalah kita mulakan dengan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jadi sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dalam hadis yang pertama, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut kepada kita, hadis yang pertama ialah hadis niat. Betapa pentingnya yang pertama maqasid tujuan hidup kita. Apa yang kita buat hari ini, kita start kereta, kita pergi kerja, kita masuk tandas, kita belajar, kita didik anak-anak kita, kita ada masalah, semua jika kita niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan nilai sesuatu benda itu sebagai nilai ibadah. Ya? Hadis yang mana? Hadis yang pertama itu apabila sahabat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka dia berhijrah dengan yang pertama ni, sebab dia hijrah, disayang Nabi, hijrah kerana Allah. Akan tetapi dia ada niat yang lain, itulah niat untuk apa? Nak cari perempuan. Awi mera'atun yang iluha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, jika kamu berhijrah oleh kerana seorang manusia, oleh kerana harta benda dunia, maka kamu akan dapat hijrah, kamu akan dapat apa yang kamu niatkan tersebut. Maka di atas muka bumi ini apa yang kita buat, jika kita nilai, jika kita niatkan sesuatu benda itu apa yang kita niat, maka itulah yang kita akan dapat. Baik. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang mana mengerjakan zakat, itulah mereka yang menginfakkan harta benda mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau peribadi telah terbangun dan diberi benteng, jangan runtuh kembali. Sudahlah masanya kita menceburkan diri ke tengah pergaulan ramai. Kekuatan peribadi bukanlah maksudnya untuk menyisihkan diri daripada orang yang banyak. Di sini sebut bahkan bersihkan diri, itulah zakat itu sendiri membawa kepada pembersihan ataupun tazkiyatun nafs, menyucikan harta benda dan menyucikan diri. Kalau kita lihat, kita bagi duit kepada orang, kita sedekah kepada fakir miskin, menunjukkan bahawa diri kita ini telah mencuci dosa-dosa kita. Bagaimana apabila kita bagi kepada orang, menunjukkan bahawa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita bukan hanya untuk kita semata-mata, tetapi untuk kita bagi kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia apabila dia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita ada duit, kalau kita ada harta benda, kalau kita ada ilmu, kalau kita ada masa, tetapi kita tidak gunakan untuk agama Allah, maka ia adalah sia-sia. Banyak mana pun duit Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita, banyak mana pun harta benda yang Allah bagi kepada kita, banyak mana pun usia yang Allah bagi kepada kita, kita tidak gunakan ke jalan dia, maka adalah sia-sia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita lihat konteks dalam ayat ini, iaitulah qad aflaha man tazakka. Itulah ayat yang mana surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, menanglah ataupun mereka itu beruntunglah barang sesiapa yang membersihkan diri. Cara pertama nak bersihkan diri bagaimana tuan-tuan? Bagi kepada orang lain. Bagi kepada orang lain. Bagaimana? Sebagai contoh, dalam keadaan kita lalu kita lihat manusia-manusia yang berada dalam keadaan miskin, orang yang minta sedekah kepada kita, kita pun tanya lah, minta apa, dokumen dan sebagainya. Tanya ni macam nak bagi banyak, dan tiba-tiba dia dah
dia dah bagi dah dokumen sebagainya, kemudian kita pun pula macam tu, bagilah sikit kan, tidak banyak pun. Kalau tak mampu nak bagi pun, kita jangan berhenti mereka yang dalam miskin, dalam keadaan yang memerlukan. Saya sebenarnya tak apa nak sihat lah. Batuk lah, dalam keadaan yang jerebu. Dah 2 minggu lah batuk kan. Minum ayam pun dah banyak lah, tapi batuk. Itulah nak kata, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi kepada kita ni satu kekangan, kita usaha macam mana sekalipun tetap sakit-sakit tu. Baik. Dan kemudian disebut lagi dalam tafsir Al-Hamqa, iaitulah yang dibersihkan bukan hanya jiwa, bahkan tubuh lahir pun. Sebab yang lahir adalah cermin daripada yang batin. Sebab itu sebelum mengaji disebut rubuh ilmu fiqh dibicarakan dahulu dari hal kebersihan. Itulah cara nak bersihkan diri kita, banyak perkara. Yang pertama, bersihkan melalui dalaman, iaitu zikir, baca Al-Quran. Bersihkan dari segi luaran bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kepada kita guide, iaitu keluarkan zakat, sedekah dan sebagainya. Ma naqasa malukum min sadaqah. Tidak berkurang harta-harta kamu jika kamu memberikan dalam bentuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketika hamba Allah dalam keadaan yang dia tak ada duit langsung, tak ada duit langsung, kemudian dalam keadaan yang tak ada itu, dia bagi kepada orang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi kepada dia. Banyak dah kalau kita lihat peristiwa sahabat-sahabat, yang mana sahabat-sahabat dalam keadaan yang mana tidak ada kekayaan yang banyak, tetapi dia bagi yang sedikit itu. Yang kaya kita katalah, contohnya Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, kaya, bagi Allah kayakan lagi mereka. Contohnya siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana dalam keadaan ketika mana disebut dalam riwayat, Nabi didatangi oleh buyuf, tetamu, dalam keadaan yang mana ada sebutir kurma sahaja, tamar. Dalam keadaan yang macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa kepada isteri dia Aisyah, aku nak bagi tamar ini kepada tetamu. Dia gerak, dia bagi kepada tetamu. Sebahagian lagi disebut bagi kepada, simpan kepada Aisyah. Dalam keadaan yang macam tu pun boleh bagi lagi kepada orang. Baik. Dan yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanda-tanda orang yang beriman, orang yang transform diri mereka, itulah walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka-mereka yang mana menjaga furujihim, alat-alat kelamin ataupun kemaluan mereka. Ini perkara yang sangat-sangat kita kena ambil berat, terutama anak-anak kita. Perkataan seks ataupun pengetahuan seks itu perlu kita tekankan kepada mereka. Kita perlu didik mereka bagaimana, kita perlu melihat bagaimana perkembangan mereka. Kalau kita lihat 5 perkara yang mana Yahudi rawasib masuk ke dalam anak-anak masyarakat umat Islam, ialah pertamanya S, iaitulah seks. Bagaimana hari ini rata-rata gambar-gambar lucah, video-video lucah anak-anak umat Islam ini, yang menyebabkan mereka ini lalai sehingga tidak tahu mandi wajib dan sebagainya, sehingga tidak solat dan sebagainya. Kemudian S juga smoke, iaitulah asap. Smoke, S, asap. Bagaimana yang disebut ad-dukhan, ad-dahin itu, asap itu adalah yang mana merupakan rawasib Yahudi yang nak bagi kepada anak-anak kita itu darah. Itulah hari ini macam-macam dia punya cara dia nak smoke tu, bukan hanya cigarette, rokok, tetapi vape dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, jangan hanya lihat sebelah mata, tetapi kena ambil benda sebagai al-muhim, ihtimam. Perkara yang mana apabila kita tak memenuhnya, maka dia akan menjadi yang lebih lagi. Perkara yang seumpama asap dan vape dan sebagainya, rokok. Jadi benda-benda ini telah difatwakan dah sebenarnya, tetapi kita lah yang mana hisap tu, dia akan mempertahankan guna hukum makruh dan sebagainya. Sebagai seorang Muslim yang baik, maka tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan bagi kita. Da' ma yaribuka ida ma la yaribuka.
seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang Muslim yang baik itu adalah mereka meninggalkan perkara-perkara yang ragu-ragu, perkataan yang ragu-ragu, makanan yang ragu-ragu, syubhat dan sebagainya. Baik. Dan kita sentuh sikit pada poin ini, itulah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut telah diperteguhkan dengan sembahyang yang khusyuk. Dengan demikian peribadi yang kuat telah dibangunkan. Segala tingkah laku, perbuatan dan perkataan yang sia-sia telah ditolak dan ditampak. Dengan demikian peribadi yang telah dibenteng setiap waktu bekerja untuk menegakkan kesucian jiwa dan raga. Ini tadi tafsir Hamka ini dia hurai dalam keadaan perkataan-perkataan Indonesia, tampak dan sebagainya. Jadi walaupun dalam keadaan yang kita baca, kita ada perkataan-perkataan yang kita tak boleh fahami, tetapi masih boleh kita ambil ibrah. Setiap waktu bekerja disebut, setiap perkara yang mana setiap waktu bekerja, walaupun bekerja tetapi menegakkan kesucian jiwa dan raga, sehingga layak masuk ke dalam masyarakat, memadukan cahaya terang benderang untuk menyinari tangga yang ukur. Jadi disebut dalam ayat yang ke-5 ini adalah mereka-mereka yang mana menjaga kesucian jiwa, perlunya menjaga tazkiyatun nafs. Dan seterusnya itulah ayat yang ke-6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap isterinya ataupun hamba sahaya, maka tidaklah mereka tercela. Jaga kemaluan, melainkan pada perkara-perkara yang dibolehkan. Nak kahwin, bagi kahwin anak-anak kita yang mana dah berusia 20 tahun lebih, masuk MPJ dan sebagainya, nak mengelakkan daripada berlakunya zina dan sebagainya disebut, maka kahwinkanlah mereka. Disebut ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda Islam, pemuda dan juga pemudi, bagi mereka yang mampu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maka kahwinlah. Fa in lam yastati', bagaimana disebut dalam hadis itu, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, maka kahwinlah. Jika tidak mampu, maka berpuasalah. Jadi puasa merupakan salah satu cara bentik untuk menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik. Dan seterusnya kita terus sikit lagi, faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun. Tetapi barang sesiapa yang masih memilih jalan di luar itu, maka itulah orang-orang yang mana melanggar batas ataupun melanggar baris. Bagaimana disebut, itulah mereka-mereka yang memilih jalan selain pada jalan berkahwin, itulah orang-orang yang melanggar batas. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan seterusnya orang-orang yang berjaya, mukmin yang berjaya, itulah mereka-mereka yang menjaga amanah wa ahdihim, dan menjaga janji-janji mereka yang mana telah mereka janji. Jaga tuan-tuan janji, jaga bagaimana kita berjanji dengan orang, bagaimana kita menutur kata-kata, janji-janji yang ditawarkan hendaklah kita betulkan. Sebagaimana disebut 3 tanda-tanda orang munafik, iaitu apabila dia berbicara maka dia berbohong, apabila dia berjanji dia mengingkiri janji, khianat. Dan seterusnya, ulaika humul warisun, mereka itulah yang akan mewarisi apa? Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, iaitulah mewarisi syurga Allah Subhanahu wa taala, syurga Firdaus, hum fiha khalidun, yang mana mereka kekal di dalam syurga tersebut. Itulah apabila kita ingat masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita garis panduan. Bukan payah tuan-tuan nak masuk syurga, jaga perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan tinggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang pertama apa? Jaga sembahyang, iaitu dah jaga ibadah kita, jaga 5 rukun Islam. Yang pertama jaga syahadah kita, janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, jagalah sembahyang kita. Sembahyang di awal waktu, itulah yang mana keberkatan. Kita bukan hanya nak cari rezeki semata-mata, tetapi kita tak mencari keberkatan daripada rezeki tersebut. Apabila kita ada anak kita berjaya. Apabila kita ada anak kita anak-anak yang soleh,
apabila kita ada anak, anak-anak kita dengar cakap kita. Itu keberkatan. Dan kemudian bagaimana kita perlu menjaga, disebut kita perlu menjaga puasa kita. Bukan hanya menjaga puasa yang pada bulan Ramadan, tetapi kita berpuasa sunat. Supaya apa? Bagaimana apabila kita berpuasa, kita dapat menyelami perasaan mereka yang berada dalam keadaan yang susah. Ini sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, sahabat-sahabat kita yang berada di Syria yang tidak makan. Kalau buka Facebook, WhatsApp dan sebagainya, berita-berita yang kita baca, sahabat-sahabat kita tidak ada makanan dan sebagainya. Kita hari ini di Malaysia punggah banyak makanan, siap bazir lagi, membazir tadi. Perlu kepada berpuasa dan sebagainya. Kemudian menjaga ibadah itu adalah kita melakukan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, haji dan sebagainya. Dan seterusnya iaitulah allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, mereka-mereka yang mewarisi surga Firdaus, dan di sanalah mereka akan mencapai khulud, kekal selama-lamanya mereka berada dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, kita punya maqasid, target kita hidup ini bukan hanya semata-mata kita nak hidup, tetapi kita nak hidup dalam keadaan kita nak hidup kekal di akhirat. Itulah kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka-mereka yang mengerjakan amal ibadat. Bagaimana dikatakan amal ibadat? Mereka menjaga mulut mereka menjaga mata mereka menjaga lidah mereka menjaga harta benda mereka. Mereka itulah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah bagi kepada kita dua bentuk. Yang pertamanya anfusahum, diri kita. Allah bagi kepada kita kehidupan. Allah bagi kepada kita masa. Allah bagi kepada kita yang keduanya amwalahum, harta benda kita. Harta benda yang Allah bagi kepada kita, Allah nak tengok sebab sejauh mana kita bagi banyak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bi anna lahumul jannah, yang terakhir sekali Allah bagi kepada kita, ganjarkan kepada kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa mudah-mudahan masuk ke tahun baru, awal hijrah, kita bukan hanya transform diri kita dari segi bentuk kita ini sembahyang, bahkan kita transform diri kita dalam segala bentuk, baik dalam ibadahnya, baik dalam pertuturannya, baik dalam segala bentuknya, muamalah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita ini berada dalam keadaan yang mana senantiasa baik, hidup dalam keadaan beriman dan mati juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita selalu dipesan oleh khatib, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ramai hari ini di kalangan kita yang mana dilahirkan dalam keadaan muslim tetapi mati dalam keadaan kafir, waliyazbillah. Berapa ramai di kalangan kita yang mana dalam keturunan yang dilahirkan keturunan Islam tetapi tidak bersembahyang, tetapi meninggalkan puasa, murtad dan sebagainya. Kalau kita lihat yang berlaku di luar, kalau kita lihat tengok statistik parameter di mahkamah, berapa ramai anak-anak muda yang murtad, hampir beribu-ribu setiap tahun. Jadi kita berada dalam keadaan yang berada dalam keadaan kelompok yang beriman. Kita tidak sedar bahawa banyak lagi mihnah, tribulasi, tekangan ataupun masalah yang berlaku di luar sana. Bagaimana kita lah, siapa yang kena semua ni? Maka kita lah yang kena berdakwah kepada mereka. Tujuan hidup kita bukan hanya semata-mata hidup, berkahwin, ada anak bini sebagainya, kita tinggalkan. Kita tidak mengambil tahu, tak ihtimam langsung berkaitan dengan masyarakat. Tidak, sesungguhnya tidak beriman mereka-mereka yang mana tidak mengasihi sahabat-sahabat ataupun saudara sebesar mereka sesama kita. Baik, saya kira sekadar itu daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah, yang cacat itu datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita bincangkan, walaupun sedikit pun, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri kita.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, bagilah nasihat, bincanglah pasal umat. Sesungguhnya ia nasihat, wasiat iman ini memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Disebut orang yang selalu dengar ayat-ayat Al-Quran, orang yang selalu dengar majlis-majlis ilmu, pada hari akhirat esok dalam keadaan yang berseri-seri. Ada pula orang yang mana berpaling daripada majlis-majlis ilmu, tak suka dengan nasihat. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia kata, janganlah kamu lihat siapa yang kata. Walaupun yang memberikan kepada kita tazkirah, walaupun yang memberikan kepada kita nasihat itu adalah seorang pagat kata, seorang pelajur contohnya, tetapi apa yang dia kata itu, jika benda itu baik, maka itulah yang memberi manfaat kepada kita. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan disebut lagi dalam ayat Al-Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Terakhir tazkirah kita dengan bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan orang yang ingkar. Wa man a'rada an zikri, Allah sebut barang sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, iaitu mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat. Allah kata fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sangat sempit. Di mana? Di hari akhirat. Walaupun dalam keadaan dunia ini dia berada dalam keadaan mewah, dia berada dalam keadaan orang tak nak tengok dia, contoh. Tetapi apabila dia berada di hari akhirat, di padang mahsyar, Allah sempitkan hidup dia. Bagaimana? Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia kata kepada Tuhan, kenapakah ketika ini aku dihidupkan dalam keadaan yang sempit, dihidupkan dalam keadaan yang buta, sedangkan ketika mana aku berada di dunia, aku berada dalam keadaan yang jelek. Maka Allah cakap kepada dia, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah kata, kenapa? Kerana kamu, apabila kamu berada di atas dunia dulu, kamu berpaling daripada ayat-ayat aku, berpaling daripada dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah ulama, janji ulama dan sebagainya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang sempit bagi mereka pada ayat ini. Jadi saya kira sekadar itu daripada saya apa yang boleh datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 1437 Hijriah ataupun Hijrah ini merupakan tahun yang mana tahun kita lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Itulah dikatakan orang-orang yang manfaat, orang-orang yang beruntung. Itulah hari ini lebih baik pada semalam, tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mana mendapat petunjuk, mereka yang mana berada dalam keadaan baik, yang mana keadaan baik bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Mereka itulah yang mendapat petunjuk pada Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زينا بزينة القرآن يا الله ya Tuhan kami. Hiasilah diri kami ya Allah dengan perhiasan Al-Quran, dengan perhiasan Al-Quran ya Allah, dengan perhiasan kalam-Mu ya Allah. Wa akrimna bi karamatil Quran, muliakanlah kami ya Allah, kehidupan kami dengan Al-Quran ya Allah. Muliakanlah kehidupan kami dengan Islam ya Allah. Wa akrimna bi karamatil Islam, wa akrimna bi karamatil Quran, wa albisna bi khil'atil Quran, wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang husnul khatimah, dan bangkitkanlah kami ya Allah bersama mereka-mereka yang menjaga Al-Quran, mereka-mereka yang beramal soleh, mereka-mereka di kalangan para anbiya, para syuhada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah. Setitis peluh ibu bapa kami mendidik kami, membesarkan kami ya Allah. Maka kau tempatkanlah mereka sebaik-baik tempat ya Allah, di syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, maka dengan awal tahun ini ya Allah, berikanlah kepada kami permulaan yang baik dan juga penutup yang baik ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlullah minkum.